Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma. Nah. Iya. Ihdinas shiratal غير ولا الضالين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung kat ni bang. Maka sekalian itu. Situ dah. Baik. Lelah bahasa kerja. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala 36. Jadi hak mana yang kurang jawi tu ambil hak umi. Jadi oleh tak ni tau. Hak umi ni. Oleh. Ada atas. Ada ke tau? Tak ada. Ada kitab musoleh. Ada ketak dua. Atas nah tu. Muka surat 36 dah. Jadi amu sekalian tak bawa maka ada dah sini. Tengok dah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Dia kata maka sekalian itu maksudnya sekalian yang lapang. Maka sekalian itu maksudnya sekalian yang lapang perkara. Jadi kita duk bincang tentang masalah sunat ab'ad. Muka surat 36. Maka sekalian itu sekalian yang lapang perkara tu. Mana lapang perkara? Ingat nak khabar. Kita duk bincang pasal sunat ab'ad lah. Sunat ab'ad. Jadi hak duk berayak dah. Sunat ab'ad kalau kita sebut secara mudah-mudah dah sunat ab'ad kalau sebut secara mudah-mudah dia tubik dua. Apa? Tak tahu cari. Sini suka sini. Sini. Ambil ni. Cari hak ni menangis Hak ni muka surat 23. Hak ni muka surat 36 tak suka tau. Hak ni surat 36. Kalau waktu 36 nangis hak tu. Kau lain dah. Semula tengok.
Maka sekalian itu sekalian yang lapang perkara. Tulis molek. Sekalian itu sekalian yang lapang perkara. Jadi kita duk bincang tentang sunat aba'ah. Okey. Yang pertama kita duk buaya dah. Apakah itu sunat aba'ah? Sunat aba'ah ialah perbuatan sembahyang yang disunatkan tanpa dengan sujud sahwi jika tertinggal. Itu sunat aba'ah. Perbuatan sembahyang yang disunatkan tanpa dengan sujud sahwi jika tertinggal. Sama ada tinggal tu sengaja atau lupa. Itu sunat aba'ah. Lagi kalau orang tanya esok gapo sunat aba'ah, jawab gitulah. Perbuatan sembahyang yang disunatkan tanpa dengan sujud sahwi jika tertinggal. Sama ada tertinggal tu dengan sengaja atau lupa. Itu sunat aba'ah. Kata orang tanyalah, ada berapa sunat aba'ah? Tengok. Sunat aba'ah kalau sebut secara mudah-mudah, istilah dipanggil ijmal. Kalau sebut secara mudah-mudah, 2 sahaja. Mudah-mudah tu istilahnya ijmal. Kalau sebut secara ijmal, secara mudah-mudahnya 2. Mana? Yang pertama, tayat awal. Yang kedua, ialah membaca kunut. Itu sebut secara mudah-mudah. Dah dalam kitab Musalli ayat 8 ni hak warna pula. Hak ni sebut secara terperinci. Secara satu persatu dia ada 8. Di 8 ni nak rayak mudah-mudah. Hak bersakut dengan tahiyat awal 3. Hak bersakut dengan tahiyat awal 3. Hak bersakut dengan kunut 4. Dan hak bersakut dengan tahiyat akhir 1. 8. Nah, ni kena pasti molek. Tak pasti molek. Hak bersakut dengan tahiyat awal 3. Mana? Yang pertama, bacaan tahiyat awal itu sendiri. Bacaan tahiyat awal tu dipanggil sunat aba'ah. Bacaan tahiyat awal tu dipanggil sunat aba'ah. Lepas tu nak khabar lah. Ni kalau orang tanya. Dah tahiyat awal tu, kita start mana habis mana? Dengar. Tahiyat awal ni, kita start dengan lafaz at-tahiyat. Okey. Habis mana? Habis di wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis situ. Itulah dipanggil bacaan tahiyat awal. Duduk diam kat nah. Smackdown lah. Duduk diam kat. Bab benda-benda gini tak boleh bising. Ubi lah. Hak mana smackdown. Gurau je dengan marah. Kalau orang tanya, bacaan tahiyat awal tu, start mana, habis mana? Jawab, start di at-tahiyat, habis mana? Habis di wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat awal. Yang kedua, hak bersakut dengan tahiyat awal, hak sunat aba'ah ni. Yang kedua, selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Jadi,
selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal itu bukan bacaan tahiyat awal. Itu sunnah abaa di dalam tahiyat awal. Ada semalam kita di Surau Padang, ramai pening bab ni. Dia kata, hak ni baru dengar lah ada kok. Kata baru dengar mana gini. Makna kata penekanan fardu ain bab semayang tu dah habis lagi tu. Nampak? Jadi selawat ke atas Nabi di dalam tahiyat awal. Mana? Allahumma salli ala Muhammad. Hak tu sunnah abaa di dalam tahiyat awal. Lepas tu ketua masalah. Adakah boleh menambahkan lafaz Sayyidina di dalam selawat? Seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adakah boleh menambah lafaz Sayyidina? Itu masalah. Tu bila orang tanya soalan kena jawab tau. Paling kurang jawab apa? Wallahu a'lam. Paling kurang. Lebih baik daripada reka. Ada pun hak kita orang mari mengaji dah akan jawab Wallahu a'lam. Mana? Jawab gini. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri berlaku perbezaan pandangan. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri berlaku perbezaan pandangan. Setengah pandangan mengatakan tidak sunat, setengah pandangan mengatakan harus. Tulis dulu. Lepas tu kita khabar ulama mana hak kata harus, ulama mana hak kata tidak harus. Kita khabar. Okey. Jadi orang tanya, boleh ke tambah lafaz Sayyidina di dalam selawat? Jawab, di dalam mazhab Syafi'i ada perbezaan pandangan. Kalau orang mengaji dicakap ada khilaf. Tu ayat orang ngaji, ayat orang kampung ada perbezaan pandangan. Setengah pandangan mengatakan tidak sunat. Bila kita tidak sunat berarti kekal dengan lafaz yang asal. Ini pandangan siapa yang kata tidak sunat tambah ni? Bahkan kekal dengan lafaz asal. Itu pandangan Syekh Khatib Syarbini. Syekh Khatib Syarbini. Seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Dia kata tak sunat tambah. Maknanya kekal dengan lafaz asal Allahumma salli ala Muhammad. Syekh Khatib Syarbini. Syarbini. Bukan Syarbini Alawi, itu kiper faham tu. Syekh Khatib Syarbini. Dia kata mana? Tidak sunat tambah dengan lafaz Sayyidina. Bahkan kekal dengan lafaz asal. Dan kalau tambah, tak sunat dia kata. Baik. Siapakah pula yang mengatakan harus menambah lafaz Sayyidina? Yang kata harus tambah lafaz Sayyidina ialah Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Syarah Bafadl. Puah ngaji gini, tak gerak kitab, puah. Gerak puah. Puah. Nak molek kak jenera tu. Inilah ngaji pondok gini dah. Tak boleh kegerak ni baru sekalian itu ni. Sepatah tu baru ni. Tu. Dan juga Syekh
Zainuddin Al-Malibari. Dua orang ni dia kata harus tambah lapah Sayyidina di dalam selawat. Jadi berapa dah sunat arba'ah dan tahiyat awal? 2. Nah, yang ketiga duduk membaca tahiyat awal. Duduk bagi membaca tahiyat awal. 3 ni hak sakut dengan tahiyat awal. Lepas tu orang buat masalah macam-macam lah. Contoh, dia kata lagu mana? Dia kata seorang tu dia baca tahiyat awal. Dia baca at-tahiyat sapalah kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis situ tu dia terus berdiri rakaat ketiga. Lepas tu tanya soalan, adakah sunat buat sujud sahwi? Soalan. Sunat tak bang? Sebab apa? Dok sunat buat sujud sahwi. Kalau depan dia ada giok setepung. Hak ni makanan masih kena dak bahasa Jepang tu. Salah bah tertepung. Sebab kita dak ngaji dah bahasa. Sebab apa dok sunat sujud sahwi? Tadi kata dok sunat, ni sunat pula. Sunat sujud sahwi sebab dia baca dah at-tahiyat, ia baca siapa di kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa situ diterus diri rakaat ketiga. Soalan, sunat tak buat sujud sahwi? Tak sunat. Tak sunat. Pasti. Muslimat mana muslimat? Tak. Haji sunat tak? Sunat tak buat sujud sahwi? Tanya tu ya. Tak sunat sebab padang lah. Jawabnya sunat lah. Apa? Kerana meninggalkan selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Allahumma salli ala Muhammad. Nak tinggal mana? Tu kata royak. Hak sakut dengan tahiyat awal ada berapa? 3 sekarang. Dia baca pada at-tahiyat. Siapa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu dia berdiri. Adakah sunat sujud sahwi? Sunat sebab dia meninggalkan selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Faham tak? Tak faham? Boleh faham? Kalau dia baca Allahumma salli ala Muhammad dan dia berdiri, selesai masalah. Sekarang dia hanya baca at-tahiyat awal dan tak baca selawat ke atas Nabi. Pasti nota dia. Nota tulis dah lah. Dia tanya soalan, kantoi. Dan itu kata, benda ni dia melibatkan kefahaman. Nampak? Muji tak ada geng. Ada geng bah lah. Bau lah muka. Bedak lah muka. Kata. Okey, itu hak sakut dengan tahiyat awal. Hak sakut dengan kunut 4. Nak ingat payah lapang ni. Ingat tanpa tengok lah. Kalau tengok boleh baca. Hak pertama, hak sakut sunat arba'ah dalam kunut ni. Yang pertama, bacaan kunut itu sendiri. Bacaan kunut itu sendiri. Lepas tu orang tanya, kunut start mana habis mana? Bang, kunut start mana habis mana?
Ustaz Allahumma dini kalau main seorang habis mana? Habis lawak. Tu tak? Salah. Tak ni. Nyesal lagi mana ni kata. Tak nyesal lagi beli ilmu. Ji, kunuk start mana habis mana? Saya tak main subuh apa pula. Bukan salah tu masalah kunuk start mana habis mana? Start di Allahumma hdini kalau main seorang habis mana? Jawab ni ada ni yang main ni. Habis di wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah selawat itu sunat aba'ah dalam kunut. Tu pertama, sunat aba'ah yang pertamanya bacaan kunut. Yang kedua selawat ke atas Nabi di dalam kunut. Jadi mana lapah selawat ke atas Nabi dalam kunut? Lapah mana sih? Mana sih? Wasallah dah. Wasallallahu ala Sayyidina Muhammad. Hak tu sunnah aba'ah di dalam kunut. Berapa dah? Dua. Yang ketiga, selawat ke atas keluarga Nabi di dalam kunut. Lapah mana sih? Mana lapah? Lapah selawat ke atas keluarga Nabi dalam kunut. Lapah mana sih? Wa ala alihi. Situ habis. Wa ala alihi Muhammad. 3. Yang keempat, berdiri bagi membaca kunut. 4. Tayat awal berapa hadis? 3. Kunut 4. Berapa dah? 7. Selagi hak bersakut dengan tahiyat akhir. Hak mana se? Selawat ke atas keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir. 8. Boleh ingat dah? Boleh dah. Boleh ingat dah tu. Muslimat boleh ingat muslimat. Boleh tanya tak? Okey. Kalau boleh tanya, nak tanya ni. Tak apalah. Okey. Tengok kitab semula. Maka sekalian yang 8 perkara tu. Ingat tak? Boleh ingat? Jangan angguk saja. Sebab leni ramah ngaji dipanggil buat lolok faham. Kamu lalu sebab apa? Rugi. Kalau kita lebong, buat lolok faham, rugi. Siapa yang rugi? Orang rugi. Orang tanya esok-esok soalan bab asmayang, dia jawab. Tapi masih mari dengar hanggut nak tekak. Sebab kita dah alert bab pada air. Kita pandai remeh bab pada air. Tu lah. Tak boleh nak kuasai hak asah. Bukan marah, nak beri kesedaran. Sebab kita kalau bab pada air bab mayang, tanya asah-asah, majoriti dia jawab. Kan kata bab payah. Rukun semayang 13 suruh sebut sesa. Sebut. Tu tak? Boleh sebut sesa? Tu boleh sebut. Nak tanya ni? Dia eloknya bab mayang. Okey. Dia kata manakala ia seorang seorang tu sama ada lelaki ke perempuan ke tak kira. Manakala ia seorang.
Kalau orang mengaji kau, ia pun tulis situ seorang. Bila nak study esok senang. Ia boleh baca dah. Manakala ia seorang meninggalkan salah satu. Takdir tambah. Meninggalkan salah satu gitu. Meninggalkan satu-satu gitu. Meninggalkan satu-satu, yakni salah satunya daripada 8. Meninggalkan salah satunya daripada 8 perkara. Bukan tinggal belaka, tinggal semana-mana daripada 8. Apa ia kena buat? Dia kata maka sunat dijabarkan. Apa makna dijabar? Dijabar maknanya ditampal. Sunat ditampalkan dia kan seorang tu dengan sujud sahwi. Berapa kali? Riwayat 2 sujud, yakni 2 kali sujud. 2 kali sujud. Bila kena buat dua sahwi? Pada akhir sembahyangnya. Pada akhir sembahyang seorang dahulu daripada salam. Dahulu daripada memberi salam. Lepas tu sudah gitu. Sesudah selesai membaca solawat dan doa di dalam tasyahud akhir. Dengar molek orang tanya. Lepas tu kalau kita tinggal salah satu daripada 8, kena buat apa? Dia kata sunat buat sujud sahwi. Sunat buat sujud sahwi. Hak kata sunat buat sujud sahwi ni, hak ni mengikut pandangan jumhur. Jumhur bukan sepakat, kebanyakan. Di sisi mazhab Syafi'i, di sisi mazhab Maliki dan Hambali. Sunat tampal dengan sujud sahwi. Berapa kali? 2 kali sujud. Hak tu sepakat pak mazhab. 2 kali sujud tu sepakat mazhab. Mazhab Hanafi sujud sahwi wajib. Apa dah? Mazhab Hanafi sujud sahwi adalah wajib. Berapa kali sujud sahwi? 2 kali sujud. Hak tu sepakat pak mazhab. Bila buat tu? Riwayat sini yang pertama ialah selepas selesai membaca tahiyat akhir. Selepas selesai membaca tahiyat akhir. Dan selepas selesai selawat ke atas Nabi. Dan selepas selesai membaca doa di dalam tahiyat akhir. Mana? Dengar molek. Kalau kita baca tahiyat, at-tahiyat, habis di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, kita pun baca doa. Selepas daripada tahiyat akhir, kita baca doa. Doa lah apa-apa pun. Paling kurang, Allahumma fili. Lepas pada tu, barulah sunat buat sujud sahwi.
Hak kita baca siapa innaka hamidum majid, itu bacaan tahiyat akhir yang sempurna. Kita baca tahiyat akhir, hak kita baca siapa innaka hamidum majid, itu bacaan tahiyat akhir yang sempurna. Lepas pada tu sunat kita berdoa dulu. Allahumma ghfirli, ataupun doa minta perlindungan daripada azab kubur dan sebagainya tu. Lepas pada tu barulah disunatkan sujud 2 kali. Sebelum salam ni. Sebelum salam sunat kita buat sujud 2 kali. Hak ni di sisi mazhab Syafi'i. Sujud sahwi sebelum memberi salam dan selepas selesai bacaan tahiyat akhir. Faham dah? Faham dah? Baca ya. Kalau kita nak ambil bacaan yang sempurna, sambung dengan selawat Ibrahimiyah. Hak tu sama innaka hamidum majid itulah. Sampai situ disunatkan berdoa terlebih dahulu. Dah doa paling kurang doa minta perlindungan daripada azab kubur. Habis berdoa, jangan wisalang ni. Disunatkan sujud 2 kali. Ni di sisi mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi selepas memberi salam. Mazhab Hanafi. Hak kita cerita mazhab Syafi'i. Apa tak lagi? Baca gitu. Tu cara dia. Kalau sekiranya innaka hamidum majid, kemudian kita terus memberi salam, sedangkan kita disunatkan sujud sahwi kerana tertinggal salah satu daripada sunat arba'ah. Dok ingat nak buat sujud sahwi. Lepas innaka hamidun majid, beri salam selalu. Jawabnya sembahyang kita sah. Sah sembahyang. Tetapi kurang sempurna. Boleh. Gitu. Bis. Itu teroyak mudah-mudah. Selesai hak tu. Boleh faham tak tu? Okey. Buat masalah. Masalah semayang berjemaah. Okey. Imam pada rakaat kedua. Selepas sujud yang kedua, pada rakaat kedua semayang maghrib. Lepas selesai sujud yang kedua, di dalam rakaat kedua sepatut sunat duduk tahiyat awal. Tetapi imam berdiri selalu rakaat ketiga. Dia faham tak tu? Maknanya imam dak baca tahiyat awal. Lepas tu soalan, adakah makmum dibolehkan membaca tahiyat awal seorang diri di dalam duduk pada ketika itu, ataupun wajib mengikut imam pada berdiri? Apa nasi? Imam diri dak baca tahiyat awal. Makmum boleh dak nak baca tahiyat awal seorang diri ketika tu, ataupun wajib berdiri mengikut imam? Apa nasi? Jawab wajib berdiri mengikut imam. Wajib berdiri mengikut imam. Manakala makmum yang duduk membaca tahiyat awal sedangkan imam berdiri, adakah sah sembahyang makmum ini? Sah. Sebab jawabnya tengok dulu. Jika sekira berniat mufaraqah, maka sah sembahyang. Jika tidak berniat mufaraqah, tak berniat mufaraqah,
dan dia tetap membaca tahiyat awal dengan sengaja dia jawab batal sembahyang. Dia faham tak tu? Boleh setakat ada je lah. Dah tak? Boleh setakat tu je lah. Nampak? Pakai ikut setakat tu je lah. Nampak? Okey. Kemudian bila imam tertinggal tahiyat awal, maka imam sunat ada sebelum salam buat sujud sahwi. Sunat ada? Sunat. Apa sunat? Dah baca tahiyat awal. Okey. Imam pun lepas selesai tahiyat akhir, imam pun sujud. Soalan, adakah makmum dibolehkan tunggu di dalam tahiyat akhir ataupun wajib mengikut imam pada sujud? Acik tak kita nak tunggu imam di dalam tahiyat akhir, malah ikut, boleh ataupun tidak, ataupun wajib ikut imam pada sujud? Apa mana sih? Tak boleh tak ikut. Tak boleh lah, tunggu situ waktu ke imam. Imam gaji mahal lah, 8,000. Wakil kena seorang lah, tak boleh. Tak boleh lah. Jawabnya, wajib makmum pada mengikut. Faham? Wajib makmum pada mengikut. Tak ikut, kalau dengar sengaja, batal sembahyang. Wajib ikut imam pada sujud. Dah ada ikut, dengar sengaja dah ikut, batal sembahyang. Okey. Lepas imam sujud sahwi 2 kali, imam pun beri salam, makmum beri salam lah. Andai kata imam selepas selesai tahiyat akhir, imam terus beri salam, sedangkan tadi dia tertinggal tahiyat awal, sepatut sunatlah sujud sahwi. Masalahnya imam selepas selesai tahiyat akhir, imam terus beri salam. Adakah makmum wajib mengikut imam pada beri salam? Ataupun sunat makmum sujud sahwi seorang diri selepas imam beri salam? Mana sih? Imam tak ingat je sahwi, beri salam lalu. Jadi makmum adakah wajib mengikut imam pada beri salam? Wajib ke makmum ikut imam pada beri salam? Ataupun makmum disunatkan sujud sahwi seorang diri selepas imam selesai beri salam? Mana sih? Wajib ikut imam pada beri salam. Dah ikut oleh kan? Tahu? Wajib beri salam. Imam beri salam, makmum pun wajib beri salam atas. Wajib. Kalau kata dak ikut tak boleh lah. Jawabnya salah. Jawabnya salah. Bukan wajib ikut. Jawabnya sunat sahaja makmum ikut imam pada beri salam. Sunat ikut, bukan wajib. Dan maknanya sunat bagi makmum sujud sahwi seorang diri selepas imam selesai beri salam. Dia faham tak? Dan kalau makmum beri salam untuk imam, selesai bagian dia. Kalau makmum nak buat sujud sahwi, sunat 3 tu. Faham? Kaedah bila imam sujud sahwi, makmum wajib ikut. Jika imam tertinggal sujud sahwi, sunat makmum pada buat. Ulang lagi sekali. Bila imam buat sujud sahwi, makmum wajib pada ikut.
Jika imam dak buat sujud sahwi, sunat bagi makmum buat. Dia ingat? Boleh. Tu duduk mengaji dengan almarhum tuan guru Sanasi tu tak ingat-ingat. Abang. Habis akan datang masuk kepada adapun sunat hai'ah. Hak ni panjang perbahasan. Okey, setakat ni ada tak persoalan? Bab ni. Kita habis dah ni, bab sunat aba'ah ni. Akan datang nu masuk kepada adapun sunat hai'ah. Ada soalan nanya tak bab ni? Tak ada. Tak ada ah. Tak ada ah. Tak ada ke? Kamu tanya soalan. Soalannya, ketika imam tertinggal tahiyat awal, okey. Ketika imam tertinggal tahiyat awal, maknanya imam sunat buat sujud sahwi. Okey. Sebelum buat sujud sahwi, imam kena baca tahiyat akhir. Okey. Ketika tahiyat akhir, ketika itu imam sunat duduk seperti duduk apa? Nak sujud sahwi kena baca tahiyat akhir dulu. Jika tahiyat akhir, nak sunat duduk seperti duduk apa? Dia panggil apa nama istilah? Istirahah. Oh, ni kena kapak pali orang ni. Baharam walek apa? Bukan istirahah. Ingat dah, asalnya pada tahiyat akhir afdal duduk. Asalnya tahiyat akhir afdal duduk. Afdal asal tahiyat akhir afdal duduk tawarruk. Duduk. Kenapa duduk tawarruk? Duduk pengulatan. Ayuh dah. Tapi ada keadaan walaupun tahiyat akhir sunat duduk iftirash. Apa? Duduk apa? Istirahat ni. Bila jika selepas tahiyat akhir dihubungkan dengan sujud sahwi. Sunat ketika tu duduk iftirash. Boleh. Bukan istirahat. Tak apalah. Okey, boleh faham dah? Tu duduk istirahat lagu lain. Sunat duduk iftirash pada ketika itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sambung semula. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa nastaghfiruka. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.